阿弥陀佛，早安，各位亲爱的朋友们。Namo Buddhaya, selamat pagi, salam sahabat yang terkasih. 我们现在来研究观世音菩萨的圣训。Hari ini kita mendengar wejangan Bodhisattva Avalokitesvara sebagai berikut. 这篇讯文呢，在西元2008年8月8号，就是在印尼泗水和明佛堂开沙的。Pada tanggal 8 Agustus tahun 2008 di Wihara Heming, Surabaya, Indonesia. 那这个内容呢，就是写观世间灾祸蔓延，因戚戚呼求救援。 Melihat dunia di mana-mana terjadi bencana, suara memilukan untuk memohon pertolongan. 菩提入天子明确，萨垂会返本归元。 Tuhan telah menunjukkan dengan jelas jalan yang benar, menurunkan kearifan kembali ke asal mula. 千载难逢好机缘，三天法会实非凡。 Kesempatan baik sulit dijumpa. 3 hari penghayatan Dharma sangat luar biasa. 闲事沉静平心气，心灵升华运流转。 Budiman mengikuti dengan hati tulus dan tenang, membersihkan rohani yang kotor menjadi bersih. 自古真道不轻传，闲运秘诀真机转。 Dari dulu tahu sejati tidak sembarangan disebar, mengandung rahasia kebenaran yang sangat mendalam. 而今有缘有份者，得者无价，秘宝焉。 Sekarang yang berjodoh akan mendapatkan mustika rahasia yang tak ternilai. 酬习多少人访求，踏破铁鞋一往然。 Zaman dahulu, berapa banyak orang yang ingin mendapatkannya, berjalan jauh sampai sepatu besi pecah pun tetap sia-sia. 苦死无成时未至，应运之际白羊年。 Jika saatnya belum tiba, bersusah payah sampai wafat pun tidak tercapai. Kini tepat pada pemutaran masa pancaran putih. 门瞻天恩师德后，方便法门胜凡间。 Mendapat karunia Tuhan dan kebajikan Guru Agung yang dalam, cara mudah membina bagi yang suci atau duniawi. 是以明白其中理，重整身心表里全。 Maka jika mengerti arti kebenarannya, membenahi badan dan hati membuat luar dalam sempurna. 莫再迷恋酒色财，其实跳出名利渊。 Jangan terus terjerumus dalam nafsu duniawi. Sudah saatnya melompat keluar dari jurang kenapsuan. 不为枷锁所牵绊，一心皈依修成谦。 Jangan terganjal oleh belenggu beban duniawi sendiri. Sehati mengikuti dan membina dengan tulus. 效法圣贤之志愿，发挥生命价值天。 Mengikuti cita-cita para suci, membangkitkan kehidupan membuat nilainya bertambah. 中风大振往古里，扬清积浊心田。 Kembalikan tata krama kuno, mengembangkan tradisi baik leluhur, mengembangkan yang jernih, menghilangkan yang keruh, menyadarkan rohani. 觉人觉己共登岸，脱离轮回之苦圈。 Menyadari orang lain dan diri sendiri bersama-sama mencapai seberang pantai,
terlepas dari lingkaran penderitaan reinkarnasi. 恒古无有此机运，打铁趁热之行前。 Dari dulu kala tidak pernah ada kesempatan begini. Manfaatkan kesempatan langkah ini melangkah menuju ke depan. 修道无分至愚者，贫富老少困惑前。 Membina Tao tidak membedakan orang pintar atau bodoh, miskin atau kaya, tua atau muda, wanita atau pria. 由浅入深，循序进，行善积德应祖先。 Dari yang dangkal sampai dalam mengikuti jadwalnya, menjalankan kebaikan, mengumpulkan kebajikan, melindungi leluhur. 勇敢果决断因果，在世亦成活神仙。 Dengan berani membuat keputusan agar lepas dari hukuman karma di duniawi dan bisa seperti seorang dewa. 无挂无碍无烦恼，潇潇洒洒走人间。 Tidak mempunyai halangan, tidak ada kerisauan dan kekesalan, dengan leluasa hidup dalam dunia ini. 所以时间不能停止。有时候佛陀呢不会改变我们的问题，因为他想透过这些问题来改变我们的心。 Waktu tidak dapat diberhentikan. Kadang Buddha tidak merubah masalah kita, karena ia mau mengubah hati kita lewat masalah tersebut. 那有一种东西呢，就是叫做建议的力量。这只是一种小小的想法。如果你让它能够平静下来，它就会变得更大，会成为这个实现。所以你想什么，你就会放大它。对允许进入的内容要有选择性。 Ada sesuatu yang disebut kekuatan sugesti. Memang hanya sedikit pemikiran saja, namun jika didiamkan, maka akan menjadi semakin besar dan akan menjadi kenyataan. Apa yang dipikirkan, Anda akan memperbesarnya. Bersikaplah selektif terhadap apa yang Anda izinkan masuk. 那今天呢，我们来谈一个话题，就是无腿的医生。 Hari ini saya membawakan satu topik, dokter tanpa kaki. 这个是在1983年3月，有一个4岁在中国重庆的吕菊红啊，他4岁的时候呢，他经历了一场车祸，很悲惨的车祸。那不幸的是，他失去了双腿。那时候，吕菊红就是在上课的途中被一个大卡车啊，压过他的脚啊，所以他的双脚就不得不截肢。 Li Juhong wanita asal Chongqing, Tiongkok, pada Maret 1983 silam, di usianya yang masih 4 tahun, mengalami peristiwa tragis. Sungguh malang, hingga membuatnya harus kehilangan kedua kakinya. Saat itu, Li Juhong dalam perjalanan berangkat ke sekolah. Ia ditabrak oleh kendaraan truk. Karena terlindas, kedua kakinya harus diamputasi. 那救了他一命的医生呢，就是给他鼓励，就是他们就激励这个失去这个双腿的，这个李菊红啊，长大以后能够成为一个医生。 Para dokter yang telah menyelamatkan nyawanya, lalu memberikan semangat tersendiri baginya. Mereka menginspirasi Li yang telah kehilangan kedua kakinya itu
untuk menjadi seorang dokter saat beranjak dewasa. 那从那个时候起呢，这个李奇宏就希望能够帮助病人，能够救他们的生命。所以他也不停的让自己没有限制，他充满的热情，就开始学习用木凳走路。Sejak itu, Li Juhong berkeinginan agar bisa membantu orang-orang sakit dan menyelamatkan nyawa mereka. Ia pun tidak mau tinggal dalam keterbatasannya. Dengan semangat, ia mulai belajar berjalan dengan menggunakan bangku kayu. 那他坚持的练了就是练习，所以他8岁的时候就已经习惯用木凳走路。那他也没有让他的身体受限制，所以他实现他的梦想。所以事实证明他终于成为一个医生。Kegigihannya berlatih akhirnya membuahkan hasil. Di usia 8 tahun, ia sudah terbiasa berjalan dengan bantuan bangku kayu. Keterbatasan fisik tidak bisa memberangus impian Li Juhong. Terbukti ia akhirnya menjadi seorang dokter. 那2001年他就从这个学校毕业，就是医生，就是医生读学医，就毕业。那他开始在这个他的村庄里面这个卫生所里面工作。那这个李菊红呢，他借着这个木凳来代替他的双腿，所以他就一一的到这个生病人的家去做治疗，帮病人治疗。Setelah lulus sekolah, di tahun 2001, Li Juhong mulai bekerja di klinik kesehatan di desa Watien. Dengan bantuan bangku kayu sebagai pengganti kakinya, Li mendatangi rumah pasien satu persatu untuk mengobati mereka. 那2年以后呢，这个李菊红就跟这个刘氏结婚，就是结婚。那他结婚的时候，他的先生支持他，有时候背他去病人的家里面就是照顾病人，帮人家看病。2 tahun kemudian, Li Juhong menikah dengan Liu Xingyan. Suaminya sangat mendukungnya. Bahkan, Liu memutuskan untuk berhenti bekerja dan mengurusi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan istrinya. Semua dilakukannya. Terkadang ia menggendong istrinya di punggung dan mengantarkannya ke klinik atau ke rumah pasien. 那这个李医师人，他几乎每天就是有很多病人来上门来找他，到现在他已经救过几千个人的生命了。他从治疗从医以来已经15年了，他治疗大概有6000多个病患，而且病人的数量也不会去算，也算不出来，所以非同寻常。Hampir setiap hari, Dr. Li melayani pasien di rumah-rumah mereka dan hingga kini Dr. Li telah menyelamatkan nyawa ribuan orang. Selama 15 tahun sejak menjadi dokter, ia sudah menangani sekitar 6.000 orang pasien. Sungguh jumlah pasien yang tidak sedikit, luar biasa. 那李医师他的善良跟决心所以也激励了很多人也是激励他儿子虽然他的儿子也很想成为医生，所以他就追随了这个母亲的脚步。Kebaikan hati serta keteguhan Dr. Li tidak hanya menginspirasi banyak orang, namun juga menginspirasi putranya. Putranya yang masih berusia 12 tahun bercita-cita menjadi seorang dokter. Ia ingin mengikuti jejak sang ibu. 那李医师呢，他保持
这个坚强的秘诀是什么？他始终奋斗，不断的奔赴这个生病人的家中，所以相信，因为他相信，一定有光。我相信佛陀会帮助他，所以与其他的医生相比起来，我的困难更多。Apa rahasia yang membuat Dr. Lee tetap tegar? Beliau selalu berjuang dan terus mendatangi rumah para pasien karena ia percaya pasti ada terang, yakin Buddha akan menolongnya. Jika dibandingkan dokter lainnya, kesulitan saya lebih banyak. 所以当我总是对自己很小声的对自己说，就是佛陀帮助那些要帮助自己的人，这就是我坚持下去的动力。Tetapi saya selalu berbisik pada diri saya sendiri bahwa Buddha membantu orang yang menolong dirinya sendiri. Itulah yang membuat saya terus maju, ujar Dr. Lee. 所以佛陀希望我们始终努力，就是拥有这个事物的个体。那精神上的成熟呢，就是甚至有慈爱，还有对他人的关心。就像这个李医师一样，他那样子，尽管多困难，有限的情况下，他还是继续不断的帮助他人。Buddha menghendaki kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang memiliki kedewasaan rohani, bahkan memiliki kasih, metta, dan kepedulian terhadap sesama, seperti halnya yang dilakukan oleh Dr. Lee Ji-hong. Meski di dalam keadaan terbatas, ia bahkan berorientasi terus menolong orang lain. 所以我们没有理由去拒绝别人做好事。你看这个事实，事实就是证明，你看这个李医师他用有限的这个超出能力，我们不合逻辑的，他都能够做出来这个事情。Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak melakukan kebaikan bagi orang lain. Sebab ternyata Dr. Lee yang memiliki keterbatasan pun mampu melakukan sesuatu di luar logika kita. 所以从今天开始我们要感谢佛陀的存在，我们要拥有这个良好的格局，要坚定我们的信念，相信佛，只要我们能够意诚和能力，才会把事情做好，帮助别人。那我们利用我们所有的拥有的一切去帮助更多有益的，可以帮助更多人。Karena itu, mulailah hari ini dengan bersyukur kepada Buddha atas keberadaan kita dan berpola baik, keimanan yang kuat, serta yakin dengan kesungguhan dan kemampuan dari Buddha agar kita bisa melakukan kebaikan serta menolong atau melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang melalui apa yang ada pada kita. 所以有一句智慧之言呢，如果一切都是完美的，你永远不会学习，永远不会成长。 Ada kata mutiara, jika segala sesuatu sempurna, Anda tidak akan pernah belajar dan Anda tidak akan pernah bertumbuh. 所以我们现在进入到这个自学省思。 Renungan untuk belajar sendiri. 那自学省思第一个就是是什么？你曾经浇熄了你对生活的热情。 Yang pertama, apa yang pernah memudarkan semangat hidup Anda? 自学省思第二，你生活中你如何奋斗？ Yang kedua, bagaimana di dalam kehidupan ini Anda berjuang? 第三，生命的战士是一个不会因为自己所限制而哭泣的，他会继续
战斗，并成为祝福。 Yang ketiga, seorang pejuang kehidupan adalah orang yang tidak menangisi keterbatasannya. Ia terus berjuang dan menjadi berkat. 好，那我们现在进入到祷告，我们请邢大来带领我们做神圣的祷告，希望我们每一个人都能够心想事成，身体健康。 Sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Buddha, mampukan aku untuk selalu melakukan minimal satu kebaikan kepada setiap orang yang aku temui. Berilah daku jalan keluar dari keterbatasan dan jadikan berkat. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 那我们现在来读这个智慧诗。 Mari kita baca Sabda Syair Kearifan. 智慧诗中观第1章283节。明白的人，他已经从坏事中得到净化，所以喜悦会从喜悦中升起。因为喜悦，身体变得平静。一个快乐的人，心会变得专注，所以他的心会充满爱、慈悲、同情和平静。 Ia yang telah memahami bahwa dirinya telah tersucikan dari hal-hal buruk, maka kegembiraan akan timbul. Dari kegembiraan datanglah sukacita. Karena sukacita, maka tubuh menjadi tenang. Dengan tubuh yang tenang, ia akan bahagia. Dan pikiran orang yang bahagia akan terkonsentrasi. Sehingga pikirannya akan terisi dengan cinta, kasih, meta, welas asih, simpati, dan keseimbangan batin. Dikutip dari Majjhima Nikaya 1 ayat 283. 那下周日见哦，不要错过下一集哦，让我们继续沐浴在佛陀之中。 Jumpa lagi di Puja Bakti di minggu depan. Jangan lewatkan episode selanjutnya supaya kita terus diberikan siraman rohani Buddha. 祝福各位家人平安健康。 Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.